Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Kamal Firman Shah Kamaluddin. Kerajaan optimis ekonomi negara akan mencatat pertumbuhan lebih baik pada suku ketiga dan keempat tahun ini. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pembukaan semula sektor ekonomi membantu merancangkan pertumbuhan itu selain tidak berlaku gelombang kedua penularan COVID-19. Jadi, hopefully this momentum will continue. So logically, by the data that we have, the third quarter, kalau momentum ni continue, kalau tak ada second wave dan sebagainya, it should be better lah. Bagaimanapun, pertumbuhan ekonomi suku keempat terus bergantung kepada situasi semasa ekonomi global. Sekiranya ekonomi global adalah positif, maka ekonomi negara juga akan menjadi lebih bagus untuk tempoh sama. Sementara itu, suntikan fiskal langsung kerajaan untuk pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat prihatin dan pelan jana semula ekonomi negara penjana bernilai RM45 bilion. RM35 bilion daripada jumlah itu akan dipinjam daripada pasaran tempatan. Jelas Tengku Datuk Seri Zafrul, kerajaan tidak akan mengeluarkan sebarang bon dalam denominasi mata wang asing untuk membiayai suntikan fiskal. Ini kerana negara mempunyai kedudukan mudah tunai yang kukuh. So fiscal injection penjana ialah sebanyak RM10 bilion out of the RM35 bilion. And where is this 10 billion coming from? Is going to be from borrowings. Borrowings dari mana? Borrowings daripada dalaman ataupun local currency. Suntikan fiskal di bawah penjana dikumpulkan menerusi Sekuriti Kerajaan Malaysia dan terbitan pelaburan Kerajaan Malaysia. Pengecualian cukai pendapatan sehingga RM5,000 kepada pekerja dalam bentuk gadget daripada majikan bermula 1 Julai ini sejajar dengan senario semasa. Ini kerana bekerja dari rumah dan kerja fleksibel menjadi satu kaedah alternatif baru bagi pekerja berikutan penularan COVID-19. Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC, Datuk Abdullah Halim Mansur yakin insentif di bawah pelan jana semula ekonomi negara penjana itu mampu membantu pekerja kembali bekerja dalam ekosistem baru. Dia memberi faedah kepada seorang ibu yang boleh mengasuh dan membimbing anak mereka dalam masa yang sama menjalankan kerja dan tanggungjawab pejabat yang diamanahkan pada mereka. Syarikat akan dapat mengurangkan ruangan sewaan dan menyediakan penyediaan keperluan pejabat. Di sini, peralatan telefon, mudah alih, komputer riba dan tablet yang dibekalkan atau dibeli memberi manfaat pengecualian cukai dan cukai pendapatan dan cukai pembelian adalah tindakan yang baik dan wajar. Namun, majikan di Malaysia masih tidak bersedia untuk menjadikan kaedah kerja dari rumah dan kerja fleksibel sebagai satu profesyen. Datuk Halim berharap kerajaan menyediakan kemudahan jalur lebar dengan kelajuan yang tinggi bagi melancarkan proses bekerja dari rumah. Beliau terus optimis kerjasama kerajaan dan majikan mampu melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Pemilik perniagaan dandanan dan gunting rambut yang menaikkan kadar caj perkhidmatan berdepan tindakan tegas dan denda sehingga RM500,000. Mereka yang telah menaikkan kadar caj perkhidmatan diarah menurunkannya serta-merta. Menurut pengarah penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Iskandar Halim Sulaiman, pemilik perniagaan mengenakan caj tambahan bagi penggunaan alas pakai buang ketika menggunting rambut dan set sarung tangan. KPDN HCP bagaimanapun berpendirian, caj tambahan kepada pelanggan perlu berpatutan dengan kos pembelian peralatan tambahan itu. Sejak 10 Jun lalu, KPDN HCP telah memeriksa 151 premis daripada 274 perniagaan gunting rambut. Sepanjang tempoh itu, sebanyak 250 notis mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 kerana pelbagai kesalahan telah dikeluarkan kepada pemilik perniagaan terbabit. Pelanggan perkhidmatan gunting rambut disaran meminta pengesahan status kesihatan tukang gunting sama ada bebas COVID-19 atau tidak. Jika mereka tidak mempunyai sijil saringan COVID-19, pelanggan boleh melaporkannya kepada pihak berkuasa. Biasanya doktor klinik akan mengeluarkan surat yang mengatakan tidak ada jangkitan, tidak dikesan, not detected katanya. Di dalam surat yang dikeluarkan oleh klinik tersebut. Jadi
pengunjung yang menggunting rambut berhak untuk meminta surat tersebut. Ya, dan saya juga minta supaya pelanggan yang menggunting rambut ni boleh membantu kerajaan misalnya. Kalau diminta dan gagal, tukang gunting rambut tersebut gagal untuk memberikan bukti tersebut, sila lapor segera kepada pihak berkuasa supaya tindakan boleh kita ambil kepada gunting rambut yang ingkar dengan arahan daripada kerajaan tersebut. Pelanggan berhak mendapatkan pengesahan status kesihatan tukang gunting, khususnya pekerja asing. Sementara itu, Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan seorang tukang gunting warga asing yang bekerja di ibu negara positif COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, tukang gunting itu memberi perkhidmatan dari rumah ke rumah ketika tempoh PKP dan PKPB. Pejabat Kesihatan Titi Wangsa telah menerima satu notifikasi COVID-19 daripada sebuah hospital swasta pada 11 Jun 2020. Kes merupakan seorang lelaki warga negara Pakistan yang bekerja sebagai tukang gunting rambut di salah sebuah kedai gunting rambut di Kuala Lumpur. Hasil siasatan awal, kedai gunting rambut tersebut tidak beroperasi sejak bermulanya fasa PKP yang pertama, iaitu pada 18 Mac 2020. Namun, beliau terus memberi khidmat menggunting rambut dari rumah ke rumah atas permintaan klien di kawasan sekitar. Terdapat seramai 25 kontak rapat yang dikenal pasti setakat ini melalui rekod panggilan telefon, iaitu 4 orang rakan serumah dan 21 orang klien. Kedai gunting rambut tersebut mula beroperasi pada 10 Jun 2020 dan majikan telah membawa beliau menjalani saringan COVID-19. Tukang gunting warga asing itu telah dihantar menjalani rawatan di Hospital Sungai Buloh. Situasi kes COVID-19 semalam menyaksikan 33 kes baru dilaporkan, menjadikan jumlah kes positif keseluruhan sebanyak 8,402 kes. Daripada 17 kes penularan di dalam negara, 14 kes melibatkan bukan warga negara, manakala 16 lagi adalah kes import. Kerajaan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi akan menyediakan perkhidmatan internet dengan kapasiti 1 GB secara percuma. Secara percuma untuk semua pengguna dari jam 8 pagi hingga 6 petang setiap hari untuk melalui laman web berkaitan pendidikan dan aplikasi persidangan video. Perkhidmatan internet percuma ini akan disediakan sehingga 31 Disember 2020. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM sudah menyediakan prosedur operasi standard SOP bagi membolehkan pameran atau acara langsung di kawasan tertutup diadakan semula. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah berkata, pameran dan acara langsung berkenaan bagaimanapun tidak melibatkan kehadiran pengunjung yang ramai sehingga menyukarkan pemantauan penjarakan sosial. Katanya SOP itu akan dibentangkan kepada Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara MKN sebaik selesai diperhalusi. Untuk peringkat awal, pihaknya mencadangkan pameran yang boleh dianjurkan ialah pameran perniagaan P2B yang lazimnya dibuat secara tertutup dan hanya melibatkan mereka yang ahli dalam bidang berkenaan sahaja. Tambahnya, apabila SOP diluluskan, ia tidak bermaksud pameran akan terus diadakan kerana persediaan menganjurkan acara itu mengambil masa beberapa bulan. Beliau berkata demikian selepas perjumpaan bersama jabatan dan agensi Kementerian Komunikasi dan Multimedia di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan. Sementara itu, beliau yang juga ahli Parlimen Indra Mahkota berkata, unit bantuan guaman akan diwujudkan untuk membantu masyarakat dalam kawasan itu menangani pelbagai masalah melibatkan khidmat nasihat perundangan dan bantuan guaman. Unit berkenaan diwujudkan antara lain bagi menangani isu pembuangan hampir 1,000 pekerja di Gebeng.
Keselamatan penumpang terus jadi keutamaan prasarana selepas dibenarkan beroperasi dengan kapasiti penuh. Ini termasuk memastikan setiap garis panduan dan SOP ditetapkan kerajaan dipatuhi oleh penumpang dan pengendali perkhidmatan. Antaranya pemakaian pelitup muka dan menggalakkan transaksi pembayaran tanpa tunai bagi mengurangkan sentuhan fizikal. Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Prasarana Malaysia Berhad, Muhammad Nizam alias berharap agar pengguna memberikan kerjasama dengan mematuhi setiap SOP dan arahan petugas di lapangan. Jadi kami di Rapid Rail sebenarnya telah bermula memastikan keselamatan pengguna sejak daripada bulan Januari lagi. Pelbagai langkah telah diambil seperti kerja-kerja pembersihan yang telah dipertingkatkan dan kerja-kerja ini disinfeksi dan sebagainya dipertingkatkan lagi dalam tempoh PKP dan kita akan teruskan perkara ini seperti SOP yang ditetapkan. Jadi ini penting untuk meyakinkan masyarakat bahawa menggunakan public transport terutama di Lembah Kelang, di Pening dan di Kuantan adalah selamat. Dalam pada itu, beliau memberi jaminan semua kemudahan termasuk premis perniagaan, tandas awam dan juga surau turut dinyahkuman secara kerap. Selain memastikan penjarakan sosial dan maklumat suhu badan pengguna diambil menerusi imbasan kod QR. Kapasiti penumpang bagi semua perkhidmatan kendalian kumpulan prasarana di Lembah Kelang meningkat hampir 30% sejak 10 Jun lalu. Ini meliputi perkhidmatan LRT, monorail dan MRT selain perkhidmatan bas Rapid KL. Bermula semalam, solat Jumaat telah dibenarkan dilaksanakan di masjid dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Di Terengganu, lebih 1,000 jemaah menunaikan solat Jumaat di Masjid Rusila, Barang. Para jemaah memakai pelitup muka, membawa sejadah sendiri serta tidak bersalaman sepanjang berada di masjid. Menurut pengerusi Masjid Rusila, Muhammad Azri Abdul Aziz, masjid berkenaan mampu memuatkan lebih 2,000 jemaah berdasarkan keluasan masjid. Namun, selepas penjarakan dibuat, ianya hanya mampu menerima kira-kira 1,500 jemaah sahaja. Mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pejabat agama, antaranya ialah para jemaah mesti membawa sejadah, memakai face mask dan suhu tidak melebihi 37.5. Hanya jemaah yang mengikut SOP tersebut kita benarkan masjid masuk ke dan solat ke masjid kita. Satu kelegaanlah kita sebagai umat Islam. So mudah-mudahan kita mengharapkan semua yang hadir ni dapat mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh KKM dan juga dapat kita sama-sama kembali mengimarahkan masjid. Memang nak sembahyang betul lah. Alhamdulillah, syukurlah. Alhamdulillah nak sembahyang. Cuma kita harapkan awak mari ni jangan ikut SOP lah. Jangan siapa langgar SOP tu kan. Ikut SOP. Alhamdulillah. Sebelum ini, hanya 8 masjid terpilih di Terengganu dibenarkan untuk menunaikan solat Jumaat. Namun bermula semalam, kesemua masjid dan surau dibenarkan mengadakan solat Jumaat serta solat fardu 5 waktu secara berjemaah. Negeri Sembilan membenarkan semua pasar pagi, pasar malam dan pasar terbuka beroperasi bermula 15 Jun ini. Ke arah itu, pihak penganjur perlu mewujudkan jarak sosial bagi kedudukan antara gerai dengan jarak minimum 1.5 meter dan mengambil kira jangkaan bilangan pengunjung serta hanya 3 orang peniaga dibenar bagi setiap gerai. Menurut Exco Kesejahteraan Bandar, Perumahan Kerajaan Tempatan dan Kampung Baru Negeri Sembilan, Teo Kok Siong, sistem kawalan kemasukan orang ramai akan digunakan dengan menggunakan nombor giliran. Untuk itu, hanya 2 orang daripada satu keluarga berumur 13 tahun ke atas dibenar masuk dengan tempoh maksimum 30 minit. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media khas di Seremban. Konsep jualan yang dibenarkan hanya secara bungkus dan bawa balik serta pembayaran secara tanpa tunai sangat digalakkan. Peniaga, penganjur dan pengunjung juga digalak untuk mematuhi kepada prosedur operasi standard yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara, Kerajaan Negeri dan PBT. Peniaga dan pelanggan medan selera di sekitar ibu negara rata-ratanya akur dan patuh SOP ditetapkan di bawah PKPP. Kedua-dua pihak nyata faham mengapa SOP itu dikuatkuasakan.
Di pihak peniaga, mereka mematuhi keperluan merekodkan kehadiran pelanggan termasuk nama penuh, nombor kad pengenalan, nombor telefon serta memeriksa suhu badan pelanggan. Daftar so far no problem. Daftar masing-masing datang daftar. Every time they come they daftar and then kita pun ambil temperature. Pelatur lah semua ada, cek kepala lah semua, pakai mask lah, duduk jauh-jauh. Selain peniaga, pelanggan juga mematuhi arahan merekod kehadiran. Sebelum masuk pun memang kena scan kita punya suhu, cek tulis nama apa semua. Saya tengok memang ikut SOP lah. Bagi pelanggan yang enggan memberi kerjasama untuk merekod kehadiran, rata-rata peniaga menggunakan kaedah memujuk. Kami terpaksa merayu pada dia lah dengan cara budi bahasa macam mana PM merayu kat kita. Itu cara dia. Kita rakyat Malaysia ni ada budi bahasa. Peniaga juga melaksanakan kawalan bilangan pelanggan dan penjarakan sosial melalui susun atur meja dengan jarak 2 meter di antara meja. Ia bagi membolehkan penjarakan sosial 1 meter serta penjarakan satu tempat duduk antara setiap pelanggan termasuk bilangan pelanggan di setiap meja berdasarkan saiz meja. Lepas tu satu meja pun ada penjarakan sosial. Macam satu meja 2 orang. Kalau lebih mesti kena macam gabung meja duduk macam yang bersilang lah. Sebab ini untuk keselamatan saya, kalau saya tak ikutkan jarak yang ditetapkan, mungkin kedai kami kena tutup. Kami kena ada ketegasan. Ketegasan jarak sosial. Ya, bersih. Jarak sosial tu maintain lagi. Kemas, harga dia okey. Seorang lelaki warga tempatan disyaki terlibat dalam beberapa siri kes pecah rumah dan curi kenderaan di Lembah Kelang berjaya ditahan polis. Penahanan dibuat selepas suspek melanggar satu sekatan jalan raya menggunakan kenderaan curi. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Nik Izani Muhammad Faisal, pada 8 Jun, satu kejadian pecah rumah dan curi kenderaan jenis Proton X70 telah berlaku di kawasan Meridian Townhouse Taman C, Petaling Jaya. Suspek berusia 39 tahun ditangkap di lot parkir sebuah apartmen di kawasan Bukit Prima, Pelangi. Hasil siasatan di rumah suspek, beberapa barang berharga dipercayai dicuri ditemukan, antaranya sebuah kereta jenis Mercedes-Benz C200 yang dilaporkan hilang, sebuah telefon bimbit dan dompet dengan beberapa kad kredit di dalamnya. So kita punya suspek ni kita percaya telah melakukan beberapa siri pecah rumah dan curi kenderaan. Dia pecah rumah, dia dapat kunci, dia curi kenderaan tu di sekitar kawasan Lembah Kelang. Silap dia datang ke PJ. Itu silap. Suspek mempunyai 24 rekod jenayah lampau melibatkan kes samun dan pecah rumah. SCP Nik Izani berkata pihaknya juga kini sedang mengesan rakan sejenayah suspek dikenali sebagai Spikey atau nama sebenarnya Ong Chong En berumur 42 tahun dipercayai masih giat melakukan kegiatan kes pecah rumah dan mencuri kenderaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia menasihatkan kaum ibu yang positif COVID-19 agar meneruskan penyusuan terhadap bayi mereka. Jelas Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, kedua-dua tidak seharusnya dipisahkan dan menekankan manfaat susu ibu. Based on the available evidence, WHO's advice is that the benefits of breastfeeding outweigh any potential risks of transmission of COVID-19. Mothers with suspected or confirmed COVID-19 should be encouraged to initiate and continue breastfeeding and not be separated from their infants unless the mother is too unwell.
Dalam perkembangan lain, ketika kes COVID-19 semakin meningkat di negara-negara berpendapatan rendah dan sederhana, WHO amat prihatin terhadap kesannya terhadap individu yang sudah berjuang untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Kebiasaannya jelas Tedros yang melibatkan golongan wanita, kanak-kanak dan remaja. Britain telah mewajibkan pemakaian pelitup muka ketika menggunakan pengangkutan awam. Pemakaian secara mandatori itu bermula Isnin depan. Pengumuman perkara itu dibuat setiausaha Kementerian Pengangkutan Grant Shapps dalam sidang media harian. Dengan langkah berkenaan, semua pengguna pengangkutan awam wajib memakai pelitup muka. Ia termasuklah pengguna tren, bas, tram, feri dan pesawat. Jika gagal, mereka akan dikenakan denda menerusi pematuhan baharu itu. Malah pengendali pengangkutan awam boleh menolak untuk tidak mengambil mereka sebagai penumpang. Jelas Shapps, pemakaian pelitup muka tidak seharusnya hanya pelitup muka khusus untuk pembedahan. Sebaliknya, mereka boleh membuat sendiri di rumah. Ribuan warga Hong Kong keluar beramai-ramai di seluruh bandar itu sempena setahun tercetusnya pertempuran besar antara polis dan peserta pro-demokrasi. Mereka tidak menghiraukan larangan perhimpunan awam susulan pandemik COVID-19. Malah polis telah menyatakan perhimpunan itu adalah haram. Kumpulan itu berhimpun pada pukul 8 malam tadi di pusat beli belah dan kawasan sekitar dengan melaungkan slogan pro-demokrasi yang menyanyikan Glory to Hong Kong, iaitu sebuah lagu protes yang popular ketika tercetusnya Tunjuk Perasaan. Gerakan Tunjuk Perasaan di pusat kewangan itu bermula pada 9 Jun tahun lalu apabila mereka menentang rang undang-undang ekstradisi yang membolehkan penduduk Hong Kong dihantar ke Tanah Besar China untuk dibicarakan. 3 hari kemudian tercetusnya pertempuran pertama antara penunjuk perasaan dan polis dengan tembakan gas pemedih mata. Penunjuk perasaan terus mendesak siasatan ke atas kekejaman polis selain pengampunan bagi kira-kira 9,000 orang yang ditangkap kerana protes. China telah menolak dakwaan tunjuk perasaan itu sebagai rancangan asing untuk menggoyahkan tanah besar. Di Filipina juga tidak mengendahkan penularan COVID-19 apabila ratusan rakyatnya mengadakan protes pada Hari Kemerdekaan negara itu semalam. Mereka berhimpun bagi menentang rang undang-undang anti keganasan baru yang disokong Presiden Rodrigo Duterte. Mereka mengadakan demonstrasi menentang rang undang-undang yang sedang menunggu persetujuan dari Duterte. Walaupun hujan, kumpulan aktivis itu menyatakan demonstrasi berkenaan adalah Grand Mananita atau pesta ulang tahun secara tradisi. Secara simbolik, mereka membawa balon, kek dan bunga merujuk kes Ketua Polis Metro Manila yang didakwa melanggar perintah berkurung dengan menyambut ulang tahun kelahiran ke-55 dihadiri hampir 50 anggota polis. Majlis ulang tahun SINAS itu bagaimanapun diamalkan oleh Duterte sekaligus menunjukkan ketidakadilan antara rakyat biasa dan pihak berkuasa. Susulan itu, rang undang-undang berkenaan dikatakan boleh disalahgunakan Duterte untuk menyasarkan pengkritiknya. Masih lagi di Filipina, taufan Nipatek atau digelar Bucoy oleh penduduk Filipina membawa hujan lebat di beberapa kawasan di Pulau Luzon semalam menuju wilayah Luzon Tengah. Di Pulau Mindoro di selatan Pulau Luzon, taufan berkenaan menyebabkan banjir sehingga ramai penduduk terjejas. Beberapa jalan juga dilaporkan rosak dan tidak dapat dilalui. Sementara itu, sebuah jentera bomba yang digunakan untuk operasi menyelamat terjatuh ke sawah. Pemandu itu berkata dia tidak dapat melihat jalan kerana paras air yang naik mendadak ketika itu. Bantuan segera turut dihulurkan pihak berkuasa tempatan kepada penduduk terjejas terutama di pusat pemindahan. Bagi menangani isu kadar pengangguran belia dan juga meningkatkan keboleh pasaran graduan, Kerajaan juga akan menyediakan insentif kepada majikan yang menyediakan peluang perantis kepada lepasan sekolah dan graduan pada kadar RM600 sebulan.
Semua pasukan Liga Malaysia yang mahu memulakan kembali latihan wajib melakukan 4 perkara diarahkan Liga Bola Sepak Malaysia MFL sebelum dibenarkan turun ke padang bermula 15 Jun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Abdul Ghani Hassan berkata, arahan itu selaras dengan SOP ditetapkan pihak berwajib. Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan KKM dan Kementerian Belia dan Sukan KBS. Seperti macam mana pertama tadi ialah swab test kepada semua pemain dan pegawai pasukan yang terlibat untuk menjalani latihan peringkat 15 bulan nanti. Yang keduanya berkenaan pendaftaran di dekat venue latihan. Ya, mereka haruslah menamakan venue mana dan mendaftarkan online dengan MITI ya, untuk dikenal pasti di mana mereka akan mula latihan. Seterusnya adalah untuk melantik pegawai penyelaras di peringkat pasukan ataupun kelab masing-masing untuk memastikan pegawai ini akan menjalankan bahawa sepenuhnya SOP yang telah dan akan diberikan kepada mereka. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat dalam talian bersama setiausaha pasukan Liga Malaysia. Sesi tersebut membincangkan secara mendalam SOP yang perlu dipatuhi pasukan untuk mengadakan latihan. Dalam pada itu, Datuk Abdul Ghani berpuas hati dengan maklum balas diberikan semua pasukan. Mereka menyatakan komitmen tinggi untuk patuh setiap SOP ditetapkan. Formula 1 saingan Grand Prix GP Singapura, Jepun dan Azerbaijan sah dibatalkan. Sama seperti pembatalan dan penangguhan acara sukan lain, COVID-19 menjadi punca. Perkara itu diumum Formula 1 dalam catatan ringkas menerusi laman Twitternya. Menurut wakil GP, perlumbaan di litar jalanan di Singapura dan Azerbaijan sukar dilakukan dalam keadaan tidak menentu ketika ini. Aksi di Jepun juga menerima nasib sama susulan larangan kemasukan warga asing ke negara matahari terbit tersebut. Sebelum ini, perlumbaan di Australia, Monaco, Perancis dan Belanda juga dibatalkan. Berita pagi berakhir di sini. Terus amal norma baharu dan sama-sama kita patuhi PKPP. Saya Kamal Firman Shah Kamaluddin. Salam hormat dan Assalamualaikum.